Atharul qudratil ilahiyah. Li ayyi syai'in najzimu biwujudi dzatihi subhanahu wa ta'ala. Najzimu biwujudi dzatihi subhanahu wa ta'ala lima nushahidu min athari qudratihi. Kita jazam. Nah, kita jazam dalam hati kita dengan wujudnya Allah Ta'ala. Itu adalah dengan apa yang kita perhatikan pada asar qudratihi. Asar, kesan kepada qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dalaili hikmatihi, dan juga dalil-dalil hikmah Allah Ta'ala jadikan. Illam narahu bi absarina, walaupun kita tidak melihat zat Allah dengan mata kepala kita. Walam nudrik haqiqatahu bi afkarina, dan walaupun kita tidak mengetahui dengan sebenar pengetahuan tentang hakikat Allah dengan afkar, dengan otak kita. Fa inna fi san'ah dilalatan ala sani', karena pada kejadian ini menjadi dalil kepada yang menjadikan. Wa fi suratil muhkamati ayatan 'ala al-fa'ilil hakim, dan dalam bentuk yang muhkamah, yang muhkam, yang cantik ini menjadi dalil kepada wujudnya Tuhan penjadi yang sangat bijaksana. Boleh faham? Hidung kita kat sini, masya-Allah, tabarakallah. Tangan kita macam ni. Kalau hidung kita duduk kota balik, hujan masuk, takunglah hidung tu. Kan? Telinga duduk di sini, awak telinga tak duduk di sini. Mulut pula duduk dekat dengan hidung. Kalau nak makan, terus bau. Tanpa hidung kita duduk dekat lutut. Kalau duduk kat lutut, nak makan nasi, kena pergi kat hidung, kat lutut. Bau, lepas tu main naik jauh pula kan. Lepas tu tangan pergi ke belakang, mulut ke belakang. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadi badi'. Karena sunnatillah subhanahu wa ta'ala ni sangat agung. Tengok kat kita cukup dah. Dengan mata kita, bulu mata ada. Kalau bulu mata tak ada, tak tutup mata kita. Tak tutup mata kita ni. Tak tutup tu ayat gini. Dia nak try kan tengok. Tutup tak buka-buka dah. Jaga, takut tak buka terus ya. Mati dalam kelas. Alhamdulillah khair. Aulia lah. Tu masya-Allah tabarakallah. Allah Ta'ala jadi tu comel. Gigi kita, cuba tengok gigi kita. Nak tengok macam mana? Tak boleh tengok lah. Tu orang kata macam mana nak tengok Allah? Telinga kamu pun kamu tak boleh tengok. Maksudnya boleh tengok Allah Ta'ala. Bukan dia nak nafikan tengok Allah, tapi nak bagi tahu, kata ada orang kata Allah ni ada. Kalau ada boleh tengok. Tengok telinga hang, tengok. Ada seorang syekh sebut, cuba tengok telinga kamu. Tengok. Tengok. Kalau kamu nak tengok, kamu tengok cermin. Tengok cermin baru nampak telinga. Maksudnya kena ada perantaraan. Boleh faham? Tak, tengok terus. Tak boleh tengok dia. Telinga dia lari pada dia. Lari, tak mau tengok dia. Nampak? Telinga kamu pun kamu tak boleh nak tengok. Tu yang dekat sekali dengan kamu. Tak payah telinga kamu, mata kamu sendiri. Cuba tengok mata kamu sendiri. Pun kamu tak boleh nak tengok. Kamu nak tengok Tuhan yang Maha Agung, masya-Allah, hebat kamu. Tunggu di akhirat nanti, insya-Allah kamu akan tengok Allah Ta'ala. Kita bukannya macam kelompok Mu'tazilah, tak boleh tengok Allah. Mu'tazilah menafikan tengok Allah. Kenapa bila tak boleh tengok Allah? Kerana mereka nak tanzihkan Allah. Tapi nak tanzihkan Allah sampai jadi tak betul itu. Menafikan ayat dalam Al-Quran. Difaham ayat Quran dengan cara yang lain tu. Dia kata kalau tengok Allah, maksudnya Allah di depan. Bila Allah di depan, maksud Allah berjihad. Allah berjihad mustahil bagi Allah. Tengok kan bagus tu niat dia, Pak. Tapi nafikan terus ayat dalam Quran. Kata kita, dan juga hadis Nabi yang kata kita akan boleh tengok Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah tidak bertempat. Hadis Syekh Jamal Faruq bagi contoh senang. Allah melihat kita sekarang dan keadaan Allah tidak bertempat. Betul tak? Baik, boleh tak Allah Ta'ala buka hijab tersebut, kita melihat Allah pada tersebut. Kita bertempat, Allah tidak bertempat. Allah tengok kita. Allah buka hijab, Allah kekal tidak bertempat. Kita melihat Allah dan keadaan Allah tidak bertempat dan tidak berjihad. Boleh ke tidak? Boleh. Oh, masalah. Takkan Allah, tidak juga Allah Ta'ala tak ada kudrah pula untuk nak buat benda tersebut. Kerana melihat Allah adalah mungkinat. Termasuk dalam ta'alluq kudrah Allah Ta'ala. Akidah penting lah. Akidah sangat penting. Pengajian tauhid sangat penting. Betul Syekh Fudah dia sebut kata baru ni, pengajian tauhid fiqh ramai di Malaysia yang boleh mengajar. Hatta kalau kata kita tengok-tengok balik kawan-kawan kita daripada Tarim yang mengaji betul di Tarim, kadang mereka punya penguasaan fiqh lebih daripada kita lagi. Ya tak? Berkenaan dengan kawan-kawan kita di pondok, hak mengaji di pondok, kadang fiqh mereka lagi sakan daripada kita. Nampak? Tapi pengajian tauhid kurang. Orang yang mengajar
Pengajian tauhid maksudnya apa? Mengajak dengan maksud mengajak. Bukan mengajak maksud membaca. Ada yang membaca kitab, baca tu dia kata dia mengajak. Yang orang mai harap tak faham apa. Lepas tu orang jadi takut dengan tauhid. Oh tauhid takut, oh takut. Dia tak pernah bagi kat orang ni rasa tertenang waktu mengaji tauhid. Dan tu yang wajib dulu mula-mula. Lah dia pengajian tauhid ada 4 orang. Mula-mula mai 10 orang, lepas tu tinggal 4 orang, lepas tu tinggal dia dengan tok imam, lagi tok imam pun belah. Lagi dia tinggal kelas tak mengajar lah. Lepas tu dia kata kat orang. Dia kata orang tak mau mengaji tauhid. Nah, orang jadi takut nak mengaji tauhid. Pemalas apa semua kali. Padahal dia kadang-kadang mengajak tak kena, tak sampai kepada masyarakat. Lepas tu bila Syekh Fudah tanya kat seorang pendakwah ni, dia tanya, "Kelas kamu berapa ramai yang datang?" Dia kata ramai datang, 1000 orang datang. Dalam majlis baca maulid dan sebagainya. Ada baca kitab apa-apa kan? Tak baca kitab apa. Baca maulid kan? Baca madaih, qasidah, semua sekali satu je. Kalau buat di masjid di Malaysia. Dia takkan tak baca kitab tauhid apa semua. Siapa nak mengaji tauhid dia kata. Dia tanya kat Syekh Fudah, siapa nak mengaji? Syekh kata lah. Salah kamu kata macam tu. Bukan siapa nak mengaji tauhid. Siapa yang nak mengajak tauhid sebenarnya? Itu yang maksudnya. Siapa yang nak mengajak dengan bahasa pengajaran yang betul, yang boleh sampai khususnya kepada masyarakat sekarang ni yang otak dia ni mutasyabbi'. Otak ni cabang macam-macam dah. Dia dah ada dah pemikiran sebelum tu yang kita nak kena betulkan pemikiran tersebut. Faham? Sama masyarakat di KL. Di KL nak kena cakap KL lah, nak cakap KL dah. Dah kena cakap orang putih. Baru dia nak main ni hak orang gaya-gaya ni. Ada geng datuk-datuk sebagainya tak boleh dengar kalau cakap Melayu saja. Dia nak cakap KL, baru cakap KL dah. Cakap orang putih. Bila cakap orang putih, baru dia rasa ini adalah ilmiah. Dan kalau cakap Kedah macam ni, ya Allah, dia kata tak ilmiahnya. Padahal hak saya cakap tu sama je macam orang putih tu cakap. Faham? Sama je. Cuma bahasa kita aja cakap. Dia. Bahasa orang Kedah kasar sikit apa semua ni. Oh, tu tak nampak ilmiah. Dia ilmiah tak tahu macam mana dia punya penilaian tu. Tapi orang macam tu. Sebab tu dia pun suka waktu tengah cakap tu dia keluar lagi bahasa Inggeris. You know that? Dia air syai'in. Dua tu dia tahu. Lepas tu dia cakap Arab jadilah tu. Lepas tu pendakwah-pendakwah ni kena pelbagaikan. Dui language ni kena ada lah. Kita kena bahasa Inggeris, kena mengaji bahasa Inggeris. InsyaAllah. Niat ni pergi ke negara orang putih pula, kerja McDonald. Jadi cakap orang putih. Boleh tanya how much pun jadilah. How much this rice? Nah. Itu juga dah tanya tu tak apa. Sungguh kena penting lah, wajib ni pendakwah-pendakwah masa akan datang ni kena tahu banyak bahasa ni. Kita dah boleh dah bahasa Arab, kena cari bahasa Inggeris pula. Bahasa Melayu dah jelas lah. Walaupun bahasa Melayu kita pun ikut logat masing-masing, tapi kawan-kawan bahasa Melayu lah, InsyaAllah kan. Bahasa Jawa kena tahu semua. Bahasa Hindu, bahasa India kan, bahasa Cina, kita tahu semua tu insya-Allah. Dakwah yang mumtaz. Tapi jangan duk mengaji bahasa saja. Hak tauhid tak mengaji pun. Duk kalut mengaji bahasa. Saya nak kena mengaji bahasa banyak ni. Tak ada nak mengaji tauhid ni. Ingat sebab nak jadi pendakwah ni dia kena bahasa banyak. Lah kali dia tumbuh bahasa, haram tak tahu datang apa terus lepas tu. Jangan jadi gitu. Macam duk 5 set ni lah. Duk kalut bahasa ammi. Logat ammi. Nah, buat kelas bahasa ammi, lepas tu duk pergi cakap Arab ammi apa semua. Dia ingat dia Arab dah tu. Boleh. Kalau hantri bahasa ammi saja, hang balik jadi apa? Kau boleh baca kitab. Kelas tak pi, kelas pengajian tak pi. Tapi tang hak yang pengajian ammi apa semua kalut. Dia cukup nak tahu benda ni. Dia tahu dia kata nak boleh bercakap. Dia bercakap, dia ingat dia boleh baca Quran, dia ingat dia boleh faham terus Quran. Ni orang Malaysia faham. Bila main mengaji bahasa, terus boleh faham Quran. Betul faham Quran nak buat apa? Jadi Imam Syafi'i terus. Mengaji makan bahasa 4 bulan ya. Jadi Imam Syafi'i. Saya tahu lepas tu saya baca Quran jadi faham. Faham dah ada terjemahan tepi tu. Kita buat yang mengaji bahasa Arab lama ni pun buka Quran. Kalau terus Quran saja pun kita tak terjemah terus. Kena buka tafsir, bukan buka terjemahan. Kena buka tafsir. Boleh. Ni duk sonok mengaji cakap bahasa Arab. Duk sonok cakap Arab. Cakap Arab bagus, bonus. Tapi tu bukan sebagai satu gharak utama kita. Nah, gharak utama kita
Kena cakap Arab pandai, tapi macam kita tak erti. Tak boleh, kena duduk. Dan duduk di negara Arab kena duduk. Boleh faham? Cakap Arab pandai, dan kemudian boleh baca kitab Arab. Jangan cakap Arab saja. Baik, kalau ada dua boleh dipilih. Saya lemah cakap Arab ni, jangan tinggal baca kitab Arab. Tak. Jangan tinggal tak erti baca kitab Arab. Ini aib bagi kita. Boleh faham? Berapa ramai masyayikh yang di tempat kita yang dalam tak erti cakap Arab, tapi boleh tulis kitab Arab. Tapi bahasanya biasa. Kata Kiai Maimun Zubir, dia kata Kiai Ihsan Jampes, bahasa Arabnya tidak lancar. Bila dia berbicara tidak lancar bahasa Arab dia. Jadi sikit nampak kekurangan. Kila dia bercakap, tapi kalau dia tulis, keluar kitab Sirajul Talibin, syarah bagi Minhajul Abidin, kitab yang menjadi rujukan di seluruh dunia bagi kitab syarahan Minhajul Abidin. Walaupun dia cakap Arab, taklah berapa lancar elok. Jadi ada orang kadang dia tengok dengan ucapan orang tadi dalam bahasa Arab, dia kira orang ni dah kemah dah. Oh, ni boleh mengaji nahwu dengan dia ni. Dia tengok nahwu pun tak erti. Apa sebab dia tu orang Arab. Bawa ke duk jaga bawah rumah kita tu. Dia daripada kecil lagi bahasa Arab. Faham tak? Budak-budak kecil duk main tepi jalan tu. Daripada dulu saya duk jealous daripada lah. Keluar cakap Arab ni, macam mana ni? Lepas tu tengok kita pegang, aduh bawa trengko. Ada cakap Melayu, bawa trengko sini. Ha? Tak, semua cakap Arab. Dia tak? Buka, kita pegang kitab tauhid, ada mushaf, semua mushaf dia. Dia semua mushaf. Oh, dia mampu itu. Pegang sahabat pun mushaf. Jadi bukan dengan lurah, bukan dengan bangsa orang tersebut, dengan ilmu dan pengetahuan tersebut yang kita patut ambil perhatian. Ya. Kalau boleh bahasa Arab, bolehlah balik jadi tourist guide. Boleh. Duduk di Langkawi, kan? Bawa orang melancong. Itu boleh. Kalau cakap Arab, boleh. Aib mana kalau duduk di Mesir balik tak erti baca kitab Arab. Tak erti baca kitab Arab tu bukan erti baca buka kamus. Erti baca buah baris tu. Bukannya erti baca kitab Arab betul buka kamus. Hak tu kat Malaysia pun ramai. Buka kamus. Beli buka kamus. Beli buka kamus. Sama je. Saya bukan suruh tinggalkan kamus, tidak. Kamus penting, wajib. Kalau tidak ulama tak tulis kamus. Cuma saya maksudkan di sini adalah apa dia? Kefahaman kita dengan kita punya pengajian dan ilmu alat tu. Wajib. Nah di masa. Fakama anna man absara bina'an murtafi'an 'arafa anna lahu baniya. Kalau siapa yang melihat adanya bangunan yang berdiri, maka dia mengetahui ada yang mendirikan bangunan tersebut. Wa man ra'a qaimatan mansubatan fi ardi falatin, kalau dia melihat satu khemah terdiri di tengah padang. Ardi falah maksud padang yang luas. Alima anna laha nasiba, dia tahu kata ada orang yang mendirikan khemah tersebut. Wa kadzalika man syahada hadhihi al-makhluqat fi malakutil ardi was samawat tahaqqaqa la mahalata anna laha sani'an kamilal qudrati was sifat. Siapa yang melihat pada makhluk, pada alam dunia dan langit ini, maka dia akan jelas bahawa tidak ada lagi syak yang menjadikan itu adalah yang sempurna qudrah dan juga sifat-sifatnya. Qala Allahu jallat qudratuh afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Wa qala ta'ala wa ayatul lahumul lailu naslaqu minhun nahara fa idza hum muzlimun wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dalam Quran Allah Taala sebut lama dah tentang falak. Allah Taala sebut tentang lama dah tentang mustaqarrin, tentang orbit. Lama dah sebut dalam Quran. Li mustaqarrin laha, syamsu tajri li mustaqarrin laha. Dalam Quran disebut wasyamsu tajri, matahari yang bergerak. Dalam sains dibuat kajian, tak, yang bergerak bumi bukan matahari. Tapi kajian sains yang terbaru, tak, matahari tak bergerak. Allah sebut lama dah. Nampak? Dia ada gerakan, gerakan Vega. Kecil ya gerakan tadi. Dia bergerak juga matahari. Sains dulu kata tak, matahari tak bergerak. Jadi mereka kata Quran bercanggah dengan sains. Lah. Bila dibuat kajian lagi dengan lebih mendalam, tak, matahari juga bergerak dalam orbitnya. Matahari itu sendiri bergerak, bukan hanya bulan.
Dan bukan hanya bumi yang mengelilingi matahari, tapi juga matahari juga mengelilingi di orbitnya pada waktu tersebut. Quran sebut lama wasyamsu tajri li mustaqarril lah. Bacaan ni ada dalam kitab qala al-imam karangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Syekh Ari Jumaah hafizahullah taala. Juga ada dalam kitab Taufiqur Rahman karangan Syekh Bakhit Muti'i hafizahullah, kitab yang mumtaz, tapi kitab tu tidak ada di pasaran. Saya pun ada yang cetakan Hajariyah, cetakan lama, Taufiqur Rahman, cerita berkenaan dengan pergerakan falak, dan juga jawapan daripada Syekh Bakhit Muti'i tentang soalan-soalan yang katanya Al-Quran bercanggah dengan ilmu falak. Tak, Syekh menguatkan hujah bahawa falak sebenarnya mengikuti Al-Quran Al-Karim. Ada dalam tu semua. Dan Taufiqur Rahman. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulki mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sha'a nughriquhum fala sariqa lahum wa lahum 'adzabun wa lahum من هذا وإن شأن نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فمصنوعاته سبحانه ومخلوقاته في أرضه وسماواته شاهدة بالألوهية. Semua ini yang ada dalam muka bumi yang dijadikan oleh Allah, ini adalah sebagai bukti dalil petunjuk kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, wa natiqatun lahu bil wahdaniyah, dan seolah-olah dia berbicara dengan lisanul hal tentang wahdaniyatullah, bahawa kalau Allah Ta'ala itu tidak satu, ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, maka tidak akan ada alam yang sebegini indah. Walillahi darrul qail faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu. Pelik kata beliau. Ini yang menyebut ni. Ni Abil Atahiyah. Kata dia, aku pelik, dia kata, ajaban kaifa yu'sal ilah, bagaimana orang melakukan maksiat kepada Allah. Am kaifa yajhaduhul jahilu, dan bagaimana diingkari tentang wujudnya Allah itu oleh orang yang mengingkari. Fi kulli syai'in wa fi kulli syai'in lahu ayatun, pada setiap perkara itu ada tanda tadullu ala annahu al-wahidu, menunjukkan bahawa Allah itu satu. Walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin atharun syahidu, dan bagi Allah itu pada setiap gerakan, pada setiap diam, itu adalah kesan yang asarun syahid, maksudnya kesan yang menunjukkan bahawa wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad su'ila ba'duhum 'anid dalil 'ala wujudillahi ta'ala faqala al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir. Ini ditanya kepada Arabi, orang Arab Badui, apa dalil wujudnya Allah? Maka kata Arab ni, al-ba'rah tadullu 'ala al-ba'ir. Tai unta dalil kepada unta. Al-atharu yadullu 'ala al-masir. Ada kesan tapak kaki, dalil kata ada orang lalu di tempat tersebut. Fasama'un zatu abraj wa ardun zatu fijaj wa biharun zatu amwaj tadullu 'ala sani'in khabir ala wa huwa Allahul 'aliyyul qadir. Semua yang ada ni, langit, bumi, lautan yang pelbagai ni, ini adalah dalil menunjukkan kepada wujudnya Tuhan yang Maha Agung, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Wa qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala liqaumin min ad-dahriyah. Imam Abu Hanifah sebut kepada kaum Dahri. Dahri ini kaum etis. Hal yajuzu fil aqli safinatun mashhunatun fi lujjatil bahri qad tawashatha amwajun mutalatimatun wa riyahun mukhtalifatun wa hiya ma'a hadha tajri mustawiyatan laysa laha mallahun yujriha. Faqalu la. Dia kata, adakah boleh pada akal kita kapal yang berlayar di atas lautan yang ombaknya luas, ombaknya besar, yang mana dikelilingnya dipenuh dengan ombak dan sebagainya, dan juga dengan orang panggil rihun mukhtalifah. Riyah mukhtalifah maksudnya daripada angin yang pelbagai ini, daripada pelbagai arah. Dalam keadaan tersebut dia berjalan dengan terus, dan jalan dengan keadaan yang elok tanpa ada mallah. Mallahun yujriha, tanpa ada nakhoda yang membawa kapal tersebut. Qalu la, kata mereka tidak. Faqala idza lam yajuz dhalik fa kaifa yumkinu qiyamu hadzal alam al-ulwi was-sufli ma'a ikhtilafi ahwalihi min ghairi sani'in. Jadi bagaimana boleh kamu terima dengan akal kamu bahawa alam yang penuh dengan pelbagai perkara yang ajaib ni, tiba-tiba tidak ada Tuhan yang menjalankan perkara tersebut. Lahu kullu dharratil wujudi syawahidun ala annahu al-bari'ul ilahul musawwir.
Jadi setiap zarrat al-wujud ini, perkara yang wujud ini adalah syawahid, sebagai bukti kepada apa? Kepada Allah, bahawa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Agung dan Maha Pencipta, Musawwir. Wa'alam, Imam Abu Hanifah ma'ruf berdebat dengan dahari ini, ma'ruf. Ada dalam kitab Durrus Samin pun ada diceritakan tentang debat Imam Abu Hanifah dengan dahari ini, yang Imam Hammad bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, yang akhir kali nak debat dengan dahari adalah Imam Hammad. Yang waktu Imam Hammad nak berdebat pada pagi tersebut, Imam Abu Hanifah pergi lawak dia. Waktu tu Imam Abu Hanifah baru umurnya dalam berapa belas tahun, 17 ke 18 tahun. Itulah, muda lagi orang ni. Kalau kita ni umur tingkatan 5 lah. 17 tahun, 18 tahun baru tingkatan rendah. Tak main set lagi maksudnya. 19 tahun baru main set. Saya main set lewat 21 baru saya main. Kemudian bila jumpa dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah, apa dia yang Imam Abu Hanifah pergi jumpa dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam keadaan bimbang pada pagi tersebut. Pagi itulah nak berdebat tu. Mereka tanya, kenapa wahai tuan guru? Saya bimbang lah, kata semalam saya mimpi saya pelik. Mimpi saya dalam satu kebun yang besar, ada pokok banyak. Dia keluar seekor babi. Babi tadi makan pokok-pokok dalam kebun tadi. Tinggal satu pokok yang paling besar. Elok babi tu nak makan pokok yang paling besar, keluar seekor harimau, terkam babi ni, makan babi tersebut dan bunuh babi itu. Maka kata Imam Abu Hanifah, wahai tuan guru, boleh tak dia kata saya duk bimbang dengan mimpi tersebut. Apa makna dia? Boleh tak saya takwilkan mimpi tersebut? Guru kata silakan. Dia kata maksud kebun pokok tersebut adalah negeri Islam. Pokok-pokok yang telah dimakan oleh babi itu adalah ulama-ulama Islam. Babi itu adalah dahri tersebut yang pagi ini kamu akan berdebat dengannya. Dan kamulah pokok terakhir yang paling besar, kerana kamu ulama paling besar di zaman tersebut, yang akan dikalahkan oleh babi tersebut. Tapi keluar seekor harimau dan membunuh babi tersebut. Harimau tu adalah aku, wahai tuan guru. Orang dia kata harimau tu aku lah. Jadi wahai tuan guru, tak perlu kamu debat pada hari ini. Kerana kalau kamu berdebat, kalaulah berlaku kekalahan, contohnya koklah tak ada jawab, sebab dia ni guna akal, ya. Kalaulah kamu tak ada jawab, akan beri kesan besar kepada umat Islam pada waktu tersebut. Maka serah kepada saya, kerana saya masih orang muda. Kalau saya kalah, orang muda yang kalah, bukannya tok guru kalah. Saya orang muda yang kalah kalau saya kalah. Nampak tak? Jadi akhirnya tok guru pun seronok. Imam Ahmad seronok pada pagi tersebut, gembira dengan takwil mimpi tadi, dan dia doakan Imam Abu Hanifah. Dan berkat doa tersebut, menang Imam Abu Hanifah pada perdebatan tersebut. Ni dahri. Jadi Imam Abu Hanifah antara yang terkenal di kalangan para ulama mujtahid yang memang mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni dengan sungguh-sungguh. Dan Imam Abu Hanifah sebelum Imam Abu Hasan al-Asy'ari lagi. Dia sebelum lagi. So dia dah mulakan. Cuma Imam Abu Hasan al-Asy'ari memulakan penulisan dan juga penyusunan kembali kepada akidah yang telah dibawa oleh para a'immah sebelum daripada beliau. Jadi bukan dia pemula, tapi dia penerus kepada amalan tersebut. Faham? Bukanlah dia pemula. Maka dinisbah kepada dia kerana dia menghidupkan balik, maka disebah kepada dia. Seperti mana tidak ada qiraat Warash, tidak ada qiraat Nafi', tidak ada qiraat Hafs. Tidak ada qiraat tersebut pada zaman Nabi SAW. Tapi dinisbah kepada mereka. Kerana apa? Kerana mereka yang meneruskan ilmu dan bacaan tersebut. Jangan kata habis tu Nabi baca qiraat apa dulu ni? Nabi baca dengan semua lah. Boleh faham? Kan qiraat Warah mai selepas Nabi. Nak kata bid'ah dalalah pula. Yang ni faham puak Wahabi dulu. Pahala lama lah baru mereka nampak mereka bodoh, dah kali patah balik. Mengaji pula qiraat. Nampak tak? Ni jadi depa. Sebelum tu marah, nahu pun salah. Mengaji nahu tak betul. Apa ni nahu? Zaman Nabi ada akan mengaji nahu. Tengok-tengok baca kitab tak betul. Faham payah. Mengaji nahu pula dah depa pun. Boleh pula dah. Kamu kalau tengok tatawur pemikiran Wahabi, memang tanakut. Sat dia kata ni, sat dia kata ni. Dalil kata apa? Dalil itu tidak ada guru. Tak ada guru yang membimbing mereka. Yang bimbing mereka nafsu mereka sendiri. Fahuwa musabun wa'lam anna man nazara ila al-ardi was samawat wa ma bainahuma min ajaibil makhluqat wa lam ya'taqid anna laha ilahan wa khaliqa fahuwa musabun fi aqlihi makhtumun ala qalbihi. Ketahui dia kata, siapa yang melihat kepada bumi dan langit, dan di antara bumi dan langit, dia berkata perkara yang ajaib, wa lam ya'taqid anna laha ilahan wa khaliqa, dan dia tidak beriktikad bahawa ada Tuhan yang menjadikan, fahuwa musabun fi aqlihi, maka dia ada masalah pada akalnya.
dan makhtumun ala qalbi, dan dia telah dicop pada hatinya. Qad halla bihil qizlan wa ahata bihil qusran, maka akan bagi kepadanya satu kerugian. Wa huwa mimman qala Allah Ta'ala fi haqqihim wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Tuan-tuan kena balik dan baca kitab-kitab karangan Syekh Fudah, khususnya tentang masalah ilhad dan sebagainya. Sebab sekarang zaman kita berhadapan dengan kelompok ini. Syekh Fudah ada banyak tulis, tapi kitab tu perlukan penguasaan ilmu alat yang kuat, mantiknya, adabul bahthi wal munazarahnya, untuk baca kitab-kitab karangan Syekh Fudah ni. Kitab dia jawab tentang ilhad dan sebagainya, sangat sangat menarik dan sangat baik, khususnya untuk tahadiat zaman sekarang ni. Faham yang pelik-pelik yang berlaku zaman sekarang. Setiap zaman dia ada dia punya apa panggil apa, fitnah pada zaman tersebut. Zaman sekarang fitnah yang sama dibawa oleh orang dulu, cuma dengan surah jadid, masail jadidah. Surah jadidah dengan masail jadidah, dengan masalah yang baru. Jadi macam mana kita nak faham masalah yang mereka bawa dan akar umbi pemikiran tersebut, kena baca kitab-kitab karangan ulama yang bahas tentang masalah tersebut. Jadi kitab Syekh Fudah tentang ilhad dan sebagainya kena beli dan buatkan sebagai rujukan. Khusus pada orang yang minat bahagian tayarat pemikiran ni, kena beli kitab-kitab dan tengok. Dan salah kalau minat tayarat pemikiran, tiba-tiba mantik tak mengaji. Minat tayarat pemikiran, masuk kuliah akidah falsafah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah sendiri pun tak faham lagi. Betul bahas falsafah barat. Dah kali dia pening seorang-seorangnya. Dia tak tahu dia tu apa dia lah sini. Tu aib kalau kata tak masuk akidah falsafah, akidah Ahlussunnah tak jelas dengan baik, dan juga tidak reti mantik dan adabul bahthi wal munazarah. Kena tahu benda ni, baru boleh masuk dan tenggelam dalam bidang tersebut. Wal an'am wal bahaim bal wan nabat wal jamadat muqirratun wa mu'tarifatun li khaliqiha wa mujidiha bir rububiyyah wal wahdaniyah walau kanat tantiqu la'araban an dhalika wa afsahat bihi. Binatang, tumbuh-tumbuhan, jamadat, ini semua mengakui dengan kewujudan dan juga ketuhanan Allah. Kalaulah mereka boleh bercakap, mereka akan bercakap la'araban an dhalika wa afsahat bihi. Fasih dia dalam ucapan dia bahawa Allah itu adalah Tuhan yang menjadikan. Qala Allah Ta'ala, apa dalilnya? Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Semua masing-masing dengan tasbih masing-masing. Bermakna setiap alam ini bertasbih dengan tasbih masing-masing. Maksudnya mengagui dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ta'ala, awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u zilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujada lillahi wa hum dakhirun walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun.